TV KPM. Didik TV KPM. Wow, Hai. cantiknya pokok ada kat sini. Okey, boleh tengok mana yang berkenan? Tapi yang ni nampak macam kayu, tapi macam bukan. Oh, ini adalah merupakan satu produk yang dihasilkan oleh usahawan. Ya. Okey, ini adalah dihasilkan daripada semen fero. Oh, menarik juga ya. Tapi saya cari yang besar sikit. Ada ke kat dalam? Okey, ada. Jom kita pergi tengok dekat dalam. Banyak Okey, lagi. jom. Salam sejahtera, anda sedang menonton Menengah Atas di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita adalah Landscape dan Nursery bersama dengan Cikgu Arzana. Hai Cikgu. Ya, hai Sean. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Okey Cikgu, dan kita juga ingin memperkenalkan jurubahasa isyarat kita pada hari ini iaitu Cikgu Zaimi. Hai Cikgu. Sihat Cikgu? Okey, baiklah Cikgu. Sebenarnya saya nak tanya ya, apa kaitan dengan gimmick ataupun bahan ataupun barangan yang Cikgu tunjukkan tadi dengan apa yang kita akan belajar hari ini Cikgu? Okey, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan modul 7, okey, keusahawanan lah. Okey, bagi mata pelajaran landscape dan nursery tingkatan 5. Okey, baik Cikgu, jom kita mulakan. Okey. Melihat kepada petikan ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri pada Hari Landscape Negara 2022, okey, seiring dengan perubahan global, sewajarnya kita mendaya upayakan potensi industri landscape negara sebagai satu nilai ekonomi, sebagai satu sumber pulangan dan ekonomi baharu negara. Jadi dengan itu, generasi muda perlulah berani untuk mengambil peluang ini untuk melibatkan diri dalam keusahawanan landscape. Okey Cikgu. Okey, jadi hari ini kita akan masuk kepada standard kandungan. Okey, yang pertama pengenalan usahawan dan peniaga dan yang kedua ialah rancangan perniagaan. Okey, kita tengok dulu apakah maksud keusahawanan dan juga perniagaan. Baik. Okey, keusahawanan bermaksud satu proses untuk menggembeling sumber, tanah, modal, bahan mentah, sumber manusia, teknologi dan maklumat oleh usahawan secara kreatif dan inovatif untuk menghasilkan barang atau perkhidmatan bagi memenuhi kehendak dan keperluan pengguna. Ya. Manakala maksud perniagaan pula ialah satu bentuk organisasi yang sah dan diiktiraf untuk menyediakan barang dan perkhidmatan kepada pelanggan, perniagaan dan entiti kerajaan. Jadi itulah dua maksud keusahawanan dan perniagaan tadi, Sean. Maknanya memang ada perbezaan di antara usahawan dan juga peniaga lah Cikgu? Ya, betul. Okey, baiklah Cikgu, dan sebelum kita teruskan, kita akan berehat seketika kembali semula selepas ini di Menengah Atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton slot Menengah Atas di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Arzana serta Cikgu Zaimi sebagai jurubahasa isyarat bagi mata pelajaran kita pada hari ini iaitu Landscape dan Nursery. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Apa yang kita akan buat untuk segmen ini Cikgu? Okey, untuk segmen ini kita akan masuk kepada standard kandungan 7.1 pengenalan usahawan dan peniaga. Okey, dalam 7.1 ni standard pembelajarannya adalah 7.11 menyatakan maksud keusahawanan dan perniagaan, menyatakan ciri usahawan dan peniaga, menerangkan dokumen yang terlibat dalam urus niaga, mengenal pasti jenis stok, merekod stok dan juga membincangkan etika dan budaya di tempat kerja.
Baik, Okey. Jadi seterusnya yang pertama kita tengoklah dulu apakah ciri usahawan dan peniaga. Ya. Okey, di sini ciri usahawan ada 13. Okey. Yang pertama ialah seorang usahawan itu mestilah berupaya untuk menghasilkan barang baru. Okey, jadi dia mestilah seorang yang kreatif dan inovatif. Ya. Okey, dan juga berinisiatif dan juga bertanggungjawab. Okey, selain daripada itu usahawan juga mementingkan kejayaan dan kepuasan ya, bukannya keuntungan semata-mata. Ya. Okey, jadi usahawan juga cekap mengambil peluang, berani mengambil risiko perniagaan, mempunyai komitmen yang tinggi, yakin dan optimistik, membina pasukan, mahir mengurus, mempunyai kemahiran membuat keputusan, kemahiran berkomunikasi dan juga seorang yang berdikari. Baik. Okey, seterusnya kita tengok pula ciri peniaga. Okey, yang pertama, okey, ciri peniaga ni dia tidak mencipta barang sendiri. Okey, dia mendapatkan barang yang sedia ada di pasaran di mana harga telah ditetapkan ataupun dia mendapatkan barang tersebut daripada usahawan. Maknanya kalau kita bandingkan dengan usahawan tu, maknanya usahawan yang membina barang sendiri, manakala usahawan, peniaga tidaklah. Ya, betul Sean. Okey, yang kedua pula peniaga ni dia membeli barang untuk dijual semula. Okey, selalunya barang tadi dibeli dengan harga yang rendah, kemudian dia jual dengan harga yang tinggi, tujuannya untuk apa? Untuk dapat untuk keuntungan. mendapat keuntungan. Ya, itulah dia punya matlamat dia. Okey, seterusnya yang ketiga, okey, peniaga dia mengelakkan risiko perniagaan untuk mengelakkan kesulitan dan supaya mengelakkan perniagaannya gagal. Ya. Okey, dan seterusnya peniaga juga beroperasi dalam skala yang kecil di mana ahlinya adalah terdiri daripada keluarga sendiri. Okey, dan seterusnya juga peniaga mampu mengurus wang, pekerja, stok supaya perniagaannya teratur dan sistematik. Ya. Dan juga untuk melancarkan aktiviti perniagaannya lah. Okey. So sekarang ni boleh tak kita nak uji, cikgu nak uji kefahaman Sean dan juga murid-murid di rumah. Okey, baik Igu. Okey, Apa aktivitinya Igu? Okey, cikgu nak dekat situ ada ciri-ciri usahawan dan juga peniaga. Oh, dalam ni Igu? Ya. Oh. Jadi boleh okey. tak Sean pilih 5 ciri usahawan. Ya. Okey, masukkan dalam pasu yang dekat depan tu. Okey, baik Igu. Ciri usahawan ya. Okey, cik Sohan. Saya pergi satu-satu lah Igu. Boleh? Boleh. Cikgu nak berapa? 5 je. 5. Okey, sebab di sini kita ada banyak berdikari, Ya, kemahiran membuat keputusan, membeli barang untuk dijual semula bagi mendapat keuntungan, Ya. Yakin dan optimistik. Kita juga ada komitmen tinggi, ya. Mengelakkan risiko perniagaan, tidak mencipta barang sendiri. Ya. Dan seterusnya kita ada mementingkan kejayaan dan kepuasan bukan keuntungan, membina pasukan, cekap mengambil peluang, kreatif dan inovatif, operasi berskala kecil, berinisiatif dan bertanggungjawab, mahir mengurus, kemahiran berkomunikasi, berani mengambil risiko perniagaan dan mampu mengurus wang, pekerja, stok supaya perniagaan teratur dan sistematik. Memang kita ada banyak, Igu. Ya, Tapi betul. saya hanya pilih 5, Igu. 5 ciri usahawan sahaja. Okey, Cikgu. Saya ambil secara rawat lah, Cikgu. Ya. Okey, di sini berani mengambil risiko perniagaan. Saya rasa yang ni adalah salah satu ciri usahawan, Cikgu. Ya, tepat sekali. Saya letak di dalam ni pasu ni, Cikgu. Ni pasu Okey. kan? Okey, boleh je lah. Okey, kemahiran berkomunikasi. Saya rasa yang ni juga merupakan salah satu ciri usahawan, Cikgu. Okey, boleh Okey, dah letak ada dalam 2 tu. dah. Mahir mengurus juga merupakan ciri usahawan. Betul ke tak? Betul lah, Cikgu. Betul tak? Okey. Cuba letak dulu. Okey, saya letak dulu, Cikgu. Ya. Okey, baik. Dan seterusnya kita ada berinisiatif dan bertanggungjawab. Saya rasa yang ini juga merupakan ciri usahawan, Cikgu. Okey. Okey. Dan seterusnya, operasi berskala kecil. Ya, Yang ni saya yang rasa mana? sebab apa yang cikgu sebutkan tadi kan, saya rasa yang ini merupakan salah satu ciri peniaga. Ya. Saya letakkan di bakul yang ada di sini. Kita ada yang ni, kreatif dan inovatif. Saya rasa ini yang cikgu sebutkan tadi disebabkan usahawan biasanya menghasilkan barangan sendiri ataupun barangan yang baru. Ya, betul. Jadi ini merupakan salah satu ciri yang patut ada pada usahawan, di mana dengan kreativiti dan juga inovasi, bolehlah seorang usahawan untuk menghasilkan barang yang baru. Saya rasa ini merupakan salah satu ciri usahawan. Saya lagi 2 sini, Cikgu. Yang ni saya rasa cekap mengambil peluang dan juga membina pasukan. Disebabkan apa yang cikgu sebutkan tadi, Ya. sebab
usahawan dia lebih mementingkan membina pasukan ataupun membina kerjaya ataupun untuk berjaya kalau kita bandingkan dengan peniaga. Betul. Peniaga lebih kepada sebab dia membeli barang dengan harga yang murah ataupun daripada usahawan dan menjualnya pada harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Jadi di sini saya rasa kedua-dua ciri ini merupakan ciri usahawan. Saya rasa saya letak lebih lah Igu. Mana tahu salah silap satu. Saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak, pandai. Kita tengok ya betul ataupun tidak. Ya cikgu. Saya letak di sini Igu. Okey, dekat sini kita tengok kemahiran berkomunikasi, berani mengambil risiko perniagaan, cekap mengambil peluang, membina pasukan, kreatif dan inovatif, berinisiatif dan bertanggungjawab, mahir mengurus. Okey, tahniah Sean ya. Jadi dapat cikgu bagi dekat sini banyak bintang ni. Ada berapa ni? 7 bintang sebab semua betul. Ya ke cikgu? Betul. Terima kasih cikgu. Wah, 7. Kalau tidak saya patut letak lebih banyak cikgu. Tak apa. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Kita lihat pula dokumen yang terlibat dalam urus niaga. Okey, dalam urus niaga terdapat 3 peringkat ya. Yang pertama ialah sebelum urus niaga, yang kedua semasa urus niaga dan juga yang ketiga selepas urus niaga. Okey, dokumen yang pertama yang penting sekali ialah surat tanya. Surat tanya ni dihantar oleh pembeli kepada peniaga. Okey. Kemudian selepas menghantar surat tanya, peniaga akan menghantar sebut harga kepada pembeli. Sebut harga ni mengandungi maklumat harga barang, syarat penghantaran dan juga syarat pembayaran. Okey, seterusnya pembeli akan menghantar borang pesanan kepada peniaga tadilah. Okey, dia akan nyatakan apakah harga barang dan berdasarkan sebut harga yang dia dapat daripada peniaga tadi. Okey, seterusnya setelah mendapat borang pesanan, kemudian peniaga akan menghantar barang kepada pembeli bersama dengan nota serahan. Okey, tujuan nota serahan ni supaya pembeli dapat menyemak barang tadi mengikut spesifikasi yang telah dia pesan tadilah. Okey. Seterusnya, setelah barang tadi disahkan, diterima oleh pembeli, peniaga akan mengeluarkan invoice kepada pembeli. Okey. Seterusnya, selepas menerima invoice, pembeli membuat bayaran, barulah peniaga akan mengeluarkan resit jualan kepada pembeli. Jadi ini sebagai bukti penerimaan dan pembayaran telah dibuat. Okey, cikgu, sebenarnya saya ada satu soalan cikgu. Apa beza invoice dengan resit jualan? Sebab macam sama kan kadang-kadang bila kita beli barang kan, apa yang diberikan oleh peniaga ataupun usahawan tu dia menunjukkan dekat sana ditulis invoice. Apa sebenarnya perbezaan di antara invoice dengan resit jualan cikgu? Okey, invoice tadi dikeluarkan sebelum bayaran dibuat. Jadi resit ni bila bayaran dibuat barulah dikeluarkan resit sebagai bukti pembayaran telah dibuat. Okey, baik cikgu. Okey. Seterusnya kita lihat pula jenis stok. Okey, stok terbahagi kepada 2 iaitu stok gerak pantas. Maksudnya barang yang sering dibelilah, barang yang cepat habis. Contohnya tanah, baja. Manakala stok gerak lambat pula adalah barang yang jarang dibeli oleh pengguna. Okey. Contohnya pasu, anak pokok sebab dia bermusim. Okey. Seterusnya kita lihat pula bagaimana untuk merekod stok di tempat kerja. Okey, pengurusan kawalan stok yang baik dan berkesan ni terdapat beberapa faedah lah, antaranya untuk mengelakkan ketiadaan stok, penggunaan modal yang lebih ekonomik, okey, memberi perhatian kepada stok gerak pantas, mengurangkan stok gerak lambat dan juga untuk mengoptimumkan ruang penyimpanan. Okey. Catat alik untuk proses pengurusan stok, kita tengok dekat sini ya. Daripada penerimaan barang dan stok tadi, pembeli akan menyemak barang yang diterima sama ada cukup atau tidak dan berkeadaan baik ataupun tidak. Okey, bila dah okey, dia akan buat pengesahan. Okey, seterusnya stok tadi akan direkodkan dalam buku stok, kemudian barulah dihantar untuk semakan. Okey, seterusnya kita lihat pula catat alik untuk penyimpanan dan juga pengeluaran stok. Okey, yang pertama sekali kita menentukan lokasi penyimpanan stok tadi. Okey, kita akan simpan ikut bentuk dia, ikut jenis stok tadi. Okey, kemudian pemeriksaan stok akan dibuat sama ada tertinggal ataupun tidak, ataupun tersalah simpan, tersalah lokasi penyimpanan lah. Okey, kemudian kita bila kita nak keluarkan dia sama ada untuk dijual ataupun digunakan, kita akan rekod stok tadi dalam buku stok semula. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pula etika dan budaya di tempat kerja. Okey, etika ni bermaksud disiplin ataupun sikap tingkah laku terhadap
kerja. Ya. Okey, budaya kerja pula bermaksud cara ataupun peradaban yang menjadi amalan semua pekerja dalam sesebuah organisasi. Ya. Okey, Sean, kalau kita lihat semua pekerjaan ada etika masing-masing. Ya, cikgu. Betul? Ya, betul. Okey, jadi kita lihat pula etika kerja ni, kita lihat daripada beberapa aspek lah. Baik. Okey, untuk menunjukkan kita ni bersungguh dalam melakukan kerja kita. Ya. Okey, aspeknya yang pertama kehadiran. Okey, kehadiran yang baiklah. Okey, kemudian sifat pun sifat yang baik, amanah, jujur terhadap kerja. Ya. Okey, kemudian kerja berpasukan, penampilan yang kemas. Ya. Okey, sikap juga sikap yang baik. Okey, produktiviti terhadap kerja. Okey, kemahiran organisasi, komunikasi sama ada komunikasi lisan atau bukan lisan. Ya. Kerjasama dan juga rasa hormat terhadap ahli pasukan kerja kita lah. Ya. Jadi ini antara etika kerja yang perlu kita patuhi. Ya. Okey, budaya kerja pula melibatkan dua nilai lah, nilai positif dan juga nilai negatif. Untuk menjadikan kerja kita tu cemerlang, kita mestilah mengamalkan nilai yang positif. betul. Okey. Jadi dekat sini cikgu nak terangkan, nak buat pentaksiran sedikit berkenaan dengan dokumen urus niaga tadi. Okey, baik cikgu. Okey, saya Okey. nampak di atas meja ni adalah yang dokumen yang cikgu sebutkan tadi. Ada ni sebuah harga, ada resit rasmi, pesanan belian, dan juga surat tanya, nota penghantaran dan juga invoice. So, apa yang saya kena buat dengan dokumen Okey, ni? boleh tak Sean terangkan balik tadi susunan dokumen urus niaga yang pertama hingga yang keenam. Okey, baik cikgu, saya cuba ya. Okey, yang pertama sekali saya rasa ini bukan ni cikgu, surat tanya. Surat tanya daripada siapa? Daripada pembeli ke usahawan ataupun peniaga lah cikgu. Ya, kepada peniaga. Okey. Okey. Yang ada di sinilah. So, lepas surat tanya, kita akan menghantar ataupun peniaga akan menghantar sebut harga. Ya, betul. Okey, sebut harga ni untuk menyatakanlah barangan yang dijual serta harga untuk setiap barangan tadi. Ya. cikgu. Okey. Okey, lepas tu bila pembeli dah berminat dan saya rasa dia akan menghantar juga pesanan belian. Yang ini untuk menyatakanlah barangan mana yang dia nak dalam kuantiti yang berapa dan harganya berapa. Ya, betul. Okey. Ya. Pembeli tadi dia akan nyatakanlah apakah barang-barang yang dia akan beli. Dia tulis dekat situ apa barang dia dan apakah dia punya harga tadi berdasarkan serbut harga yang telah dihantar oleh penjual tadilah. Okey. Dan Seterusnya seterusnya bila pembeli dah menghantar ni cikgu. Okey. Jadi apa yang akan dihantar oleh penjual ataupun peniaga adalah ni, nota penghantaran. Yang ini akan menyatakanlah apakah barangan yang akan dihantar ataupun yang telah pun dihantar untuk memastikan betul ke tak kan dalam kuantiti juga. Betul ke cikgu? Ya, betul. Nota penghantaran ni dihantar oleh peniaga kepada pembeli tadi bersama dengan barangan tersebut. Ya, betul. Untuk apa tadi? Untuk supaya apa tadi? Supaya tahulah apakah pembeli itu dapat semak barang tadi. Betul tak barang ni? Kemudian berapa harga dia? Berapa kuantiti yang dia order tadi? Ya, betul. Mana tahu kan dalam nota penghantaran letaknya 20, tiba-tiba dapat 50. Ya, betul. Sangat ni penting ya. Jadi kena semak nota penghantaran tu bersama barang-barang tadi. Ya, betul. Dan lepas dah diterima oleh pembeli cikgu, jadi bila dah terima dah, kita dah tanda tangan dekat sini dan apa yang akan dikeluarkan oleh peniaga adalah invoice. Ya, apa yang penting ada dekat invoice tu? Yang penting tu adalah bilangan dia, harga setiap minit dan juga jumlah yang perlu dibayar. Ya, betul. Jumlah yang perlu dibayar. Sebab dekat situlah nanti pembeli akan tengok harga berapa. Kemudian barulah dia akan buat pembayaran. Sebab ini pun kita kena semak betul-betul untuk memastikan bilangan yang kita terima dengan harganya. Betul ya? Ya, betul. Mana tahu dia letak 310, mana tahu mungkin salah RM3,100 ya. kan? Kena kira betul-betul lah. Saya rasa bagi pihak pembeli dan juga peniaga kena semak betul-betul kan? Dan seperti yang dinyatakan oleh cikgu, memang ada perbezaan di antara invoice dan juga resit rasmi, di mana resit rasmi seperti yang cikgu sebutkan tadi akan dikeluarkan apabila pembayaran dah dibuat ataupun telah diselesaikan. Ya, betul. Jadi resit tadi menunjukkan berapakah bayaran yang telah dibuat. Jadi menunjukkan buktilah pembelian dan
pembayaran telah dibuat tadi. Maknanya tanpa resit memang tak ada bukti Tak ada lah bukti yang kita dah bayar. Jadi dia nak rekod macam mana kan kalau tak ada. Ya. Okey. Jadi saya rasa saya dah selesai dah dengan 6 dokumen yang cikgu minta tadi. Betul ke cikgu? Betul, semua betul. Jadi cikgu bagi 6 bintang. 6 bintang. Sebab Sean dapat jawab dengan betul lah untuk pentaksiran dokumen hari ini. Okey, terima kasih cikgu dan harap kepada murid yang menonton di rumah pun dapat jawab dengan betul dan dapat selesaikanlah aktiviti dengan betul. Anda pun akan dapat 6 bintang ke cikgu? 6 bintang juga. 6 bintang. Dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ni di slot menengah atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah Landscape dan Nursery bersama dengan Cikgu Azana. Okey, baiklah Cikgu. Apa pula yang kita akan buat untuk segmen ini? Okey, untuk segmen ni kita akan masuk kepada standard kandungan yang kedua, 7.2 rancangan perniagaan. Okey, dalam standard kandungan 7.2 ni, standard pembelajarannya ialah yang pertama, menyatakan maksud rancangan perniagaan dan pemasaran. Okey, menerangkan kepentingan rancangan perniagaan, menerangkan agensi yang akan membantu usahawan dan peniaga dalam bidang latihan dan kewangan. Okey, menerangkan elemen pemasaran. Okey, menyediakan jadual kerja penghasilan produk ataupun perkhidmatan yang akan dipasarkan, melakukan iklan produk ataupun perkhidmatan untuk dipasarkan, menghitung kos pengeluaran dan peratus keuntungan produk dan seterusnya menentukan harga jualan produk ataupun perkhidmatan untuk dipasarkan. Dan seterusnya yang terakhir adalah menyediakan rancangan perniagaan berdasarkan format yang telah ditetapkan. Baik. Okey, kita tengok dulu maksud rancangan perniagaan dan pemasaran. Okey, rancangan perniagaan juga dikenali sebagai kertas kerja ataupun kertas projek pelan perniagaan. Okey, jadi dalam tu menggariskan segala aktiviti perniagaan yang bakal dijalankan. Okey, pemasaran pula adalah merupakan strategi ataupun kaedah untuk mempromosi ataupun membuat penjualan produk ataupun perkhidmatan tadilah. Okey, dan juga aktiviti pemasaran adalah mengkaji dan memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Baik. Okey, kepentingan rancangan perniagaan kepada usahawan sendiri sebagai garis panduan untuk memulakan perniagaan. Okey, seterusnya juga kepentingan rancangan perniagaan ini untuk mengurangkan kesilapan apabila memulakan perniagaan nantilah. Okey, dan juga sebagai alat komunikasi bagi meyakinkan pihak agensi yang terlibat. Okey, menggalakkan penggunaan sumber dengan cekap, menyediakan strategi perniagaan, menilai prestasi perniagaan dan juga mengenal pasti risiko perniagaan. Maknanya cikgu untuk rancangan perniagaan ni sebab saya nampak salah satu kata kunci yang cikgu letakkan untuk rancangan ni adalah bakal dijalankan. Maknanya rancangan ni perlu dijalankan semasa kita dah mulakan perniagaan ataupun sebelum? Sebelum memulakan perniagaan. Jadi dia menjadi garis panduan sebelum memulakan perniagaan. Okey, baik cikgu. Okey. Kemudian kita tengok pula kepentingan rancangan perniagaan kepada pihak luar. Okey, pihak luar tu siapa? Contohnya kita tengok juru bank ataupun pegawai bank. Okey, tujuannya adalah supaya dapat menilai potensi cadangan projek permohonan untuk pembiayaan perniagaan yang kita nak jalankanlah. Okey, kepada pembekal pula supaya dapat menilai kedudukan kewangan dan dapat memberikan kemudahan kredit. Okey, kepada kaki tangan pula supaya dapat melihat matlamat dan juga tujuan perniagaan dan untuk meyakinkan pekerja terus berkhidmat dalam organisasi tadi. Yalah, sebab kalau kita tak tahu kita apa kerja tak kita tahu kan. matlamat perniagaan ni kan maju ke tidak. Jadi kaki tangan pun nanti akan lari. Okey, kemudian kepada pelanggan supaya pelanggan dapat menilai kemampuan perniagaan, produk atau perkhidmatan tu selamat dan terjamin. Okey, kepada pelabur pula supaya dapat menilai maklumat perniagaan dan juga memberi keyakinan kepada pelabur dalam perniagaan kita. Okey.
Seterusnya kita lihat agensi yang akan membantu usahawan dan peniaga dalam bidang latihan dan kewangan. Ya. Okey, jadi kita tengok dekat sini yang pertama agensi yang memberi latihan keusahawanan. Okey, antaranya ialah Institut Keusahawanan Negara atau INSCAN. Ya. Okey, seterusnya Majlis Amanah Rakyat MARA. Okey, Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia UiTM atau dikenali sebagai MASMED dan juga Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB. Ya. Ini adalah agensi yang memberi latihan keusahawanan lah. Okey, kita tengok pula agensi yang membantu memberikan pembiayaan. Okey, Institut Keusahawanan Negara tadilah INSCAN juga membantu memberikan perniagaan pembiayaan. Ya. Okey, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, kemudian Malaysian Industrial Development Finance Berhad ataupun NIDF, Ya. dan juga Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB. Okey. Okey, kemudian kita lihat pula agensi yang membantu dalam pemasaran, okey, termasuklah Matret, MIDA, SIRIM, Fama dan juga UDA. Ya. Okey, agensi yang membuat penyelidikan dan pembangunan termasuklah MARDI dan juga MPOB. Baik. Okey, kita lihat pula elemen pemasaran. Elemen pemasaran ni ada 4 P ya, yang kita kena ingat 4 P. Okey, P yang pertama adalah produk, iaitu keluaran ataupun barangan yang kita nak keluarkan. Okey, kemudian yang kedua price, penetapan harga. Okey, kemudian place ialah tempat pemasaran. Baik. Dan yang keempat ialah promotion ataupun promosi atau iklan yang kita buat. Baik. Okey, itu elemen pemasaran 4P ya. Okey, cikgu. Okey. Kemudian kita tengok dekat sini contohnya. Okey, untuk produk atau perkhidmatan yang nak dipasarkan di sini, contoh produk dekat sini ialah kerusi simen Fero. Ini yang nampak macam kayu tadi dah, cikgu. Ya, betul. Ini adalah kerusi simen Fero. Kalau tadi macam pasu kan, kalau ini adalah kerusi simen Fero. Baik. Okey, kita tengok jadual kerja untuk menghasilkan produk ni. Kita akan buat, ada menyatakan perkara dia, kemudian berapa minggu proses untuk membuatnya. Okey, dikatakan daripada yang pertama kita menerima projek, kemudian kita menyediakan lakaran projek tadi, kemudian kita menyediakan bahan, okey. Kemudian daripada minggu pertama, kedua, ketiga sampai kelah minggu keempat, dah siap produk tadi, mengecat, mengilat sampai membungkus. Okey, cikgu, apa kepentingan jadual kerja ni? Jadual kerja ni supaya kita dapat lihat proses produk tadi nak dihasilkan, kita boleh tengok jangka masa dia berapa lama. Sebab apa yang saya nampak pun dia ada macam banyak aktiviti ataupun banyak perkara yang perlu dihasilkan serta masa. Maknanya M1, M2 tu adalah minggu. Minggu. Supaya kita dapat tengok bila setiap langkah diselesaikan. Jadi dan berapa masa yang akan diambil lah. Produk tadi nak dihasilkan tu berapa lama jangka masa dia lah. Okey, cikgu. Okey. Seterusnya bila kita dah tahu produk tadi, kita buat dia punya iklan lah ataupun promosi. Baik. Objektif promosi ni untuk apa? Untuk menyampaikan maklumat kepada pelanggan. Okey, dan seterusnya meningkatkan jualan, menstabilkan jualan, memposisikan jualan dan juga membina imej. Jadi promosi ni sangat pentinglah untuk memberitahu kepada pelanggan tentang produk kita, perniagaan kita. Okey, strategi yang boleh digunakan untuk promosi adalah seperti pengiklanan, pemasaran langsung, jualan peribadi dan juga perhubungan awam. Baik. Okey, dekat sini kita akan lihat pula bagaimana untuk menghitung kos pengeluaran dan peratus keuntungan produk ataupun perkhidmatan yang kita nak pasarkan tadi. Okey, contohnya dekat sini kita nak buat produk kerusi simen Fero tadi. Okey, jadi dekat sini kita lihat bahan yang kita gunakan. Okey, kemudian kuantiti dia, berapa kos per unit dan jumlah kos. Jadi dekat sini kita tunjukkan kos bahan bagi 10 unit kerusi simen Fero. Okey, jumlahnya semua sekali adalah RM600. Baik. Jadi kita kira untuk seunit, caranya ialah kita bahagi dengan 10. Jadi kita dapat untuk seunit kos bahan adalah RM60. Okey, kemudian kita kira pula berapakah kadar upah. Okey, berapakah kadar upah untuk mengeluarkan produk tadi. Okey, dekat sini kita lihat bilangan jam bekerja 8 jam. Okey, jadi kalau untuk menghasilkan 10 unit,
8 jam darab dengan 10 unit, jadi 80 jam lah untuk mengeluarkan 10 kerusi simen fero tadi. Ya. Jika 1 jam diupah RM2, jadi darab dengan 80 jam, kadar upahnya menjadi RM160 untuk 10 unit. Ya. Kita boleh terus kira kos upah untuk 1 unit. Kita bahagilah. Jadi kita akan dapat RM16 bagi 1 unit kos upah dia. Okey, kemudian kita lihat pula kos sampingan. Kos sampingan ni termasuklah surat khabar lama, air, minyak petrol, elektrik, bil telefon kalau ada, itu akan termasuk dalam kos sampingan. Jadi dekat sini kos sampingan untuk 10 unit adalah RM40. Okey. Jadi bila kita dah kira semua tadi, barulah kita boleh kira kos pengeluaran. Okey, sebab formula dia adalah kos pengeluaran ni formula dia adalah sama dengan kos bahan tambah kos upah tambah kos sampingan. Jadi bila kita nak kira kos pengeluaran untuk 10 unit kerusi simen fero tadi, kita ambil kos bahan yang 10 unit tadi berapa? RM600. RM600 tambah dengan kos upah tadi RM160. Tambah dengan kos sampingan RM40. RM40. Jadi jumlah kesemuanya adalah RM800. RM800 untuk 10 unit kerusi simen fero. Jadi daripada situ kita boleh kira pula kos pengeluaran untuk 1 unit. Okey, jadi tadi kita dah kira kan untuk 1 unit kos bahan berapa? Untuk 1 unit tadi adalah RM60. RM60. Kita boleh tambah dengan kos upah untuk 1 unit RM16. Dan kos sampingan untuk 1 unit RM4. RM4. Jadi kos pengeluaran untuk 1 unit kerusi simen fero adalah bersamaan dengan RM80. Ada cara yang kedua, lebih mudah. Kita ambil kos pengeluaran untuk 10 unit tadi, kita terus buat apa untuk kira 1 unit? Sebab kita ada 10 unit kan Igo? Kita bahagi 10 untuk dapatkan. Kita terus bahagi, kita terus dapat 1 unit bersamaan dengan RM80. Ya, betul. Okey. Jadi itu baru harga dia punya kos pengeluaran dia. Jadi macam mana kita nak tetapkan harga? Kita lihat dulu. Okey, macam mana nak tentukan harga dia? Kita lihat dulu peratus keuntungan yang kita nak. Contohnya dekat sini, keuntungan adalah sebanyak 25%. Kalau kita nak 25%, maknanya kita kena darab dengan kos pengeluaran tadi. Okey, 25% darab dengan RM80, kita akan dapat untung sebanyak RM20. Jadi bila kita nak jual, kita tambahlah berapa keuntungan yang kita nak tadi dengan harga kos pengeluaran yang asal tadi. RM20 tambah dengan RM80. Jadi kita boleh jual dengan harga RM100. RM100 untuk 1 unit kerusi simen fero tadi. Dan ini pula yang harga ataupun berapa banyak keuntungan yang kita nak tu bergantung pada kita lah. Ya, betul. Kita sendiri yang tentukanlah. Selalunya kita nak tak lebih daripada 50% kan? Kalau tidak barangan tu terlalu mahal pula. Ya, betul. Nanti kita jual mahal, tak ada orang nak beli pula. Okey. Jadi kita dah tahu harga, kita akan buat promosi tu sama ada dalam bentuk poster. Okey, dekat sebelah Sean tu ada poster kan? Ya, poster promosi. Okey, tadi yang penting tadi ada 4 elemen pemasaran. Yang 4P tadi. 4P tadi. Boleh tak Sean kenal pasti apakah elemen 4P tadi dalam poster tersebut? Saya kemaskan ini sikit. Di sini Igo, adanya posternya seperti yang cikgu sebutkan tadi. 4P kalau saya ingat balik adalah produk, betul, price ataupun harga, kita juga ada promosi dan juga place ataupun tempat. Daripada poster yang ada di sini Igu, kerusi simen fero, saya rasa yang ini adalah nama produk tersebut. Ya, betul. Gambar itu pun ada produk. Dekat sini kan? Gambar pun ada sekali. Sini harga perpatutan, rekaan terkini, harga. Igu, harga RM100 seunit. Ini merupakan price ataupun harga, salah satu elemen pemasaran Igu. Ya, betul. Dah ada 2P dah. Kuat, tahan lasak dan ringan. Dekat sini dia ada alamat dia. Ini merupakan place ataupun tempat jualan place, dia. P yang ketiga. Cari syarikat kami di lokasi. Lokasi dia dah ada kat sini dan juga lokasi tu sama ada nama tempat alamat kedai tu ataupun dalam laman web.
Ya. Itu Sebab juga kadang-kadang ada perniagaan dalam talian kan? Ya, Ego? betul. Okey, dan seterusnya, yang ni memang dah jelas nampak Ego. Promosi sempena bulan kebangsaan, diskaun sebanyak 10%, Ego. Ya, Macam okey. berbaloi Itu adalah kata-kata promosi. Untuk apa tadi? Supaya kita dapat memujuk pembeli, ya. memberitahu pembeli, kita nak mempengaruhi pembeli dengan promosi yang kita buat tadi, Ya. kan? Okey. Okey, bagus. Sebab maknanya saya dah dapat dah 4P tadi. Ada lebih ke Ego? 4 saja kan? 4 P tadi. Sean dah jawab betul, dah tunjukkan betul 4 P tadi. Ya. Okey, bagus Sean. Okay. Dah dapat berapa Cikgu bintang, bagi Ego? 10 bintang. 10 bintang 10 baik bintang, Ego. Terima kasih banyak-banyak Cikgu, dan harap kepada mereka yang menonton juga dapatlah mengenal pasti 4P yang disebutkan ataupun yang dapat dikenal pasti dalam poster tersebut, iaitu promosi, Ya. produk, place ataupun tempat, dan juga price ataupun harga. Dan sekarang kita akan berehat seketika, kembali semula selepas ini di slot menengah atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton slot menengah atas di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita adalah landscape dan nursery, di mana fokus kita pada hari ini ataupun topik kita pada hari ini adalah keusahawanan bersama dengan Cikgu Arzana. Baiklah Cikgu, untuk segmen ni pula, apa yang kita akan belajar Cikgu? Okey, untuk segmen ni, kita akan belajar macam mana nak menyediakan rancangan perniagaan mengikut format yang telah ditetapkan. Baik. Okey, dalam rancangan perniagaan ni ada 10 format lah. Okey, yang penting, yang pertama mesti ada muka hadapan. Ya. Okey, yang kedua pengenalan, pengenalan tentang perniagaan yang kita nak jalankan tadilah. Ya. Okey, kemudian yang ketiga adalah objektif rancangan perniagaan. Baik. Okey, seterusnya latar belakang syarikat yang kita nak tubuhkan. Okey, kemudian latar belakang pemilik syarikat tadi. Okey, kemudian yang keenam adalah latar belakang projek. Ya. Okey, projek perniagaan tu. Kemudian yang ketujuh ialah tentang rancangan ataupun carta organisasi perniagaan. Baik. Okey, seterusnya rancangan pemasaran 4P. Ya. Okey, wajib ada ya. Okey, seterusnya kita kena buat pengiraan kos pengeluaran. Okey, kemudian kita kena tentukan harga jualan. Ya. Okey, kita perlu kira dia punya peratus keuntungan dan kita juga perlu menyediakan jadual aktiviti kerja untuk menghasilkan projek tadilah. Ya. Dan akhirnya kita perlu buat kesimpulan. Okey, kesimpulan ni penting ya, sebab apa? Ya. Kita nak meyakinkan pelabur, kita nak meyakinkan pihak-pihak luar terhadap perniagaan kita. Okey. Okey. Ya. Okey, seterusnya cikgu nak tanya tentang kefahaman Sean lah bagi Okey, tajuk keusahawanan tadi. Ya. Okey, jadi tengok contoh satu, soalan yang pertama. Okey, tandakan right bagi format rancangan perniagaan yang betul pada ruang jawapan. Okey. Ada 3 markah Oh, 3 markah Cikgu? 3 markah je. Kalau Okey. kita tengok dekat situ, format rancangan perniagaan yang diberi tu ada berapa? Sini ada 5 Cikgu. Ada 5. Jadi dekat situ 3 markah, maknanya berapa yang betul? Saya rasa 3 markah maknanya kena pilih 3 sahaja. Ya, kita pilih 3 sahaja. Okey, yang manakah yang betul? Okey. Saya bacakan semua dulu Ego. Ya, betul. Objektif rancangan perniagaan, Ya. latar belakang pelabur, Ya. latar belakang syarikat, rancangan pemasaran dan jadual aktiviti pemilik syarikat. Okey, yang manakah betul? Okey, saya rasa objektif rancangan perniagaan, saya rasa yang ni adalah betul. Okey, kita lihat betul tak? Okey, betul. Okey, bagus. Okey, Ya. objektif rancangan perniagaan adalah format yang betul. Okey, lagi? baik. Latar belakang pelabur. Cikgu, saya rasa yang ni silap Cikgu, sebab sebenarnya berkenaan dengan perniagaan kita, Ya. kita kenalah memberi latar belakang syarikat ataupun pemilik dan bukan pelabur Cikgu. Jadi kalau latar belakang pelabur ni maknanya salah lah. Okey, kita tak boleh pilih lah. Ya Cikgu. Okey, Yang ni kita jangan biar pilih. kosong lah, Cikgu. Okey. Okey, seterusnya latar belakang syarikat, saya rasa yang ni mesti ada Cikgu.
Ya. Betul Yeah. Okey, betul. Okey, latar belakang syarikat adalah satu daripada format untuk membuat rancangan perniagaan. Ya, Okey. betul. Okey, dan seterusnya rancangan pemasaran. Kalau tak silap saya, ini merupakan 4P yang cikgu sebutkan tadi lah. Ya, betul. Dan saya rasa yang ni mesti ada, cikgu. Mesti ada. Okey, kita tengok. Ya, betul. Rancangan pemasaran juga sangat penting dalam format rancangan perniagaan. Ya. Okey, dan yang terakhir. Jadual aktiviti pemilik syarikat, saya rasa dia lebih mungkin dia salah letak sana. Saya rasa ini jadual aktiviti syarikat ataupun bagi produk tersebut dan bukan pemilik. Ya, Contohnya betul. kalau saya pergi ke kedai makan, tak boleh lah itu kan. Yang tu saya rasa tidak sepatutnya ada pada format rancangan perniagaan. Sepatutnya ada ialah jadual apa? Jadual aktiviti produk itu. Produk ataupun projek tadi. Ya, betul. Projek perniagaan yang kita nak jalankan tadi. Jadi yang tu salah lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh soalan yang kedua. Okey, cikgu. Bagus Sean tadi. Okey, dapat jawab dengan betul. Terima kasih, Okey, cikgu. kita tengok pula contoh soalan yang kedua. Ya. Okey. Soalannya, tandakan right bagi penyataan bantuan yang diberikan oleh kerajaan kepada usahawan yang betul dan pangkah yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Ya. Okey, berapa markah dekat sini? Yang ni ada 5 markah, cikgu. 5 markah. Ya. Okey, kita tengok 5 markah. Ruang jawapan ada berapa? Ada 5 juga, cikgu. Jadi maksudnya kena tanda Tanda pangkah pada maknanya kena tanda betul ataupun pangkah pada jawapan yang disediakan macam soalan maknanya sebelum kena ni. tambah semua, kena tanda semua. Maknanya kita tak boleh semua biarkan ruang. kosong lah, cikgu. Ya, boleh tak Sean cuba jawab dan juga pelajar-pelajar di rumah? Saya cuba, cikgu. Ya. Jom kita cuba sama-sama. Okey, ini adalah pernyataan bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Okey, baik. Yang pertama adalah mengenakan cukai perniagaan. Ya. Saya rasa, cikgu, sebab yang ni sebenarnya adalah bantuan yang diberikan oleh kerajaan, maknanya saya rasa yang ni sepatutnya saya rasa untuk yang ni salah lah, cikgu, jawapannya sebab dia untuk menggalakkan perniagaan ataupun usahawan menjalankan perniagaan. Ya. Memang tak adalah cukai ni kan, cikgu? Sebab adakah kerajaan akan mengenakan cukai perniagaan kepada usahawan? Saya rasa tidak, cikgu. Tidak sebab dia nak membantu usahawan. Jadi kerajaan tidak akan mengenakan cukai perniagaan kepada usahawan. Jadi jawapan Sean tadi? Salah. Salah. Okey, kita tengok jawapan dia. Betul, salah. Sebab ini dikenali sebagai taraf perintis. Ya. Taraf perintis ni bermaksud okey, kerajaan tidak mengenakan cukai perniagaan kepada usahawan. Okey. Okey. Maknanya jawapan saya betul lah, cikgu? Ya, betul. Okey. Itu yang soalan ataupun pernyataan yang pertama. Yang kedua pula mengurangkan cukai import ekspor. Okey. Saya rasa yang ini sebenarnya adalah betul. Betul ya? Ya, ya. Mengurangkan Okey, kita cukai lihat import jawapan ekspor. dia. Betul ataupun tidak? Ya, betul. Okey, sebab kerajaan akan mengurangkan cukai import dan ekspor ni sebagai galakan supaya usahawan dapat mengeksport barangan keluar daripada Malaysia. Ya, betul. Okey. Okey, kita tengok pula pernyataan yang seterusnya. Okey, cikgu. Mengurangkan cukai pada barang import. Saya rasa jawapan ini, cikgu, jawapan ini sebab seperti yang cikgu baru sebutkan tadi kan, sebab kita nak galakkan ekspor. Tapi kalau kita kurangkan cukai untuk barangan import, mungkin kita akan import lagi banyak barang kan, cikgu? Ya, betul. Jadi saya rasa yang ni mungkin jawapannya adalah pangkah ataupun salah. Salah Okey, kita tengok. Okay. Betul Sean. Okey, Ya. jadi mengurangkan cukai barang import ni kita kenali sebagai duty import. Salah lah maksud dia pernyataan tu. Okey, duty import ni bermaksud kita mengenakan cukai kepada barang import. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk menggalakkan barangan ekspor ataupun untuk menggalakkan pengeksportan barang. Kita galakkan ekspor barang, kita kurangkan import barang daripada luar. Barulah barang-barang usahawan kita dapat berkembang. Dapat diedarkan dengan meluas dalam negara. Dalam negara. Okey. Okey, seterusnya. Ya, seterusnya kita ada menghadkan jumlah barang import. Saya rasa yang ni pun betul lah, cikgu, sebab kita nak kurangkan barangan daripada barangan import masuk ke negara. Jadi kita kena menghadkanlah jumlah dia jumlah barangan import.
Okey, kita tengok jawapannya. Ya, betul. Okey, jadi ini nama dia kuota. Kita kenakan had kepada barang-barang yang diimport. Macam tadi, tujuan dia samalah untuk kita meluaskan pasaran barang-barang usahawan negara kita. Okey, dan yang terakhir? Pemulauan dan pengharaman barang dari negara tertentu. Okay. Oh, saya rasa yang berkenaan ni cikgu, saya rasa betul lah jawapannya sebab barang tertentu memang kita tak nak pun masuk ke negara kita, cikgu. Okey, kita tengok jawapannya. Ya, betul. Jadi ini kita kenali sebagai embargo. Embargo ni maksudnya kita pulau ataupun kita haramkan barang daripada negara-negara tertentu untuk masuk ke negara kita. Okey, cikgu. Okey, jadi dah habis soalan. Tadi jawapan saya semua betul ke, cikgu? Ya, betul. Jawapan Sean tadi semua betul. Ya. Okey. Saya dapat berapa bintang, cikgu? Cikgu bagi banyak bintang lah hari ni. Ya. Bagi 10 lagi. 10! Terima kasih, cikgu. Dan harap murid-murid yang menonton tadi dapat jangan betul. Mereka pun dapat 10 ke, cikgu? Ya, betul. Mereka juga akan dapat 10 bintang. Okey. Ya. Okey. Jadi untuk rumusan ataupun kesimpulan pada hari ini, okey, pada akhir siaran ini diharap murid akan dapat menyatakan ciri usahawan dan peniaga. Tadi ada berapa ciri usahawan dan berapa ciri peniaga? Cikgu, saya rasa ada 13 ke, cikgu? 13 ciri usahawan dan ada 5 ciri peniaga. Ya. Okey, seterusnya menerangkan dokumen yang terlibat dalam urus niaga. Ada berapa dokumen yang penting ada dalam 6, urus cikgu. niaga? Ya, betul, ada 6. Ya. Okey, dan seterusnya menerangkan kepentingan rancangan perniagaan. Okey, kepentingan rancangan perniagaan kepada siapa tadi? Kepada usahawan dan peniaga. Dan juga pihak pihak luar, cikgu. Ya, Macam betul, pihak pelabur luar. dan juga pihak bank kan, Ya, betul. Okey. Seterusnya menerangkan elemen pemasaran. Ada berapa tadi? Ada 4P, cikgu. Ya, 4P. Ingat 4P tadi ya? Ingat, cikgu. Ada produk, price ataupun harga, place ataupun tempat dan juga promosi. Ya, betul. Okey, seterusnya menghitung kos pengeluaran, peratus keuntungan dan juga harga jualan. Dekat sini yang penting apa yang perlu kita tentukan sebelum menentukan harga jualan? Adalah kos pengeluaran, cikgu. Kos pengeluaran dan juga Dan juga peratus. peratus keuntungan. Peratus keuntungan bergantung kepada peniaga lah. Dia nak berapa kan keuntungan dia. Dan yang terakhir, menyediakan rancangan perniagaan mengikut format. Ada berapa format tadi? Ada 13. Format rancangan perniagaan tadi ada... 10, cikgu. Ya, 10 format 10. tadi. Okey. Okey, cikgu. Okey, jadi itulah kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Okey, terima kasih, cikgu. Dan bagaimana pula prestasi keseluruhan saya sepanjang pembelajaran kita, cikgu? Okey, sepanjang pembelajaran hari ini, Sean dapat menjawab soalan pentaksiran dengan baik ya. Ya. Jadi, prestasi Sean sangat cemerlang. Wow, terima kasih, cikgu. Memanglah dengan bantuan cikgu. Dan sekiranya saya ataupun murid-murid yang menonton di rumah tu, sekiranya mereka ingin mendapatkan latihan tambahan ataupun latihan penguruhan, dari mana mereka boleh mendapatkannya, cikgu? Okey, semua bahan tadi boleh didapati daripada sumberku. Okey. Baiklah, cikgu. Terima kasih, cikgu, atas perkongsian ilmu cikgu Sama-sama. pada hari ini. Dan juga kepada mereka yang menonton sekarang, harap ia memberi manfaat kepada anda semua. Dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua!